Saya tengok kat apa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi kali ni Waalaikumsalam. dalam episod 3. Apa khabar Puan Min? Baik Alhamdulillah. Pak ini macam mana? Alhamdulillah, ya Allah, busy gila hari ni. Tapi Hari Alhamdulillah ni busy hari sebab Jumaat. sebab busy tu maksudnya kita contented dengan banyak benda nak buat, so kita tak leweh-leweh kan. So Alhamdulillah Betul. busy yang bermanfaat, so syukur. Alhamdulillah. Dan badan pun sihat, semua kita masih boleh bekerja, masih boleh buat aktiviti seperti biasa. So syukurlah Puan Min, semua okey? Alhamdulillah okey. Dan mana dah tanya bila nak jadi sekolah. Cuti Okey. sekolah? So, lagi ingatkan setiap Jumaat je cuti sekolah. Ya, cuti 2 hari. Okey. So Betul. hari ni InsyaAllah kita akan dengan topik sekejap. Sebelum tu kita okey, ada Puan Liz. Okey. Yeay. Sudah. Kak Liza. Kak Liza okey? Okey, insyaAllah. Sekejap lagi tu kalau on okey. tu adalah. Nanti kita ni. Sekejap Nanti dia dah ready. Nanti kita ada tetamu juga hari ni insya-Allah, tapi kita mula dulu. Kita kan santai-santai je sambil duduk lipat kain ke, duduk rehat-rehat nak dekat hujung minggu ni kan. Kira penggulungan lah. Ada yang tumbuk sambal ke? Tak ada yang tumbuk sambal kan? Malam kita tak ada tumbuk sambal kan? Tak ada. Dah selesai semua. Okay, so hari ni kita sembang tentang ibu bekerja lebih baik dari siapa? Lebih baik yang tak bekerja lah kan. Tapi apa definisi tak bekerja? So kalau dikatakan pengalaman saya lah kan. Pengalaman saya kalau macam saya nak ambil maklumat untuk buat quotation hibah ke contohnya kan, saya ada senarai pekerjaan. So ada di antara kalau saya tanya saya tak kerja, serumah je. So itu adalah persepsi tak bekerja, serumah je. So bagi saya sendiri pengalaman saya lain. So mungkin Puan Min nak kongsikan dulu, nanti kita sambil. Okay, sebab asalnya kita kata kita nak bawa, orang cakap kita nak bawa perbualan ataupun kita nak bawa topik apa di kalangan mak-mak, di kalangan ibu-ibu. Jadi sebenarnya salah satu orang kata bukanlah klise tetapi yang biasa sampai hari ini dia masih macam evergreen. Orang masih bercakap tentang tu, iaitu sama ada seorang ibu menjadi seorang ibu yang lebih baik kalau dia bekerja ataupun kalau dia tak bekerja. Adakah seorang ibu yang orang kata bekerjaya? Sebenarnya kita semua memang ada kerja-kerja kita. Memang kita ada kerja-kerja kita, tapi kerja-kerja kita ni dia ada dua bahagian. Satu yang kita sebut sebagai kerja-kerja personal, kita punya personal lah, maksudnya ikut status kita lah. Dan kemudian satu lagi bahagian adalah kerja-kerja ataupun tugas-tugas kita yang berbentuk profesional. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya macam kalau kita tengok sekarang, sebenarnya semua orang ada tugas. Semua orang ada tugas dia, terutamanya macam ibu kan, macam kita kan dekat rumah. Tapi banyak tugas-tugas yang kita buat dekat rumah ni sebenarnya adalah tugas yang datang dengan budaya. Dia ada tugas yang datang dengan budaya dan satu lagi memang tugas yang memang secara hakiki, fitrahnya itu memang kita. Memang kita. Contohlah kan, contoh. Kalau macam kita biasa, kita kata secara semula jadinya memang mak tu, seorang perempuan tu yang mengandung, betul tak? Itu secara semula jadi, secara biologi. So kita ada tugas-tugas nak menjaga diri kita, nak menjaga kandungan kita. Itu kita ada tugas-tugas tu secara khusus, tapi pada masa yang sama sebenarnya tugas tu bukan tugas kita sendirian. Contohnya kan, katalah kalau di rumah kita kata, dia tidak ada satu peraturan di mana-mana pun lah. Saya tak tahu kalau ada yang jumpa, ada tak satu peraturan dikatakan bahawa susun atur rumah mesti ditetapkan oleh ibu?
Ada tak peraturan tu macam Ada. susun atur rumah tu mesti ditetapkan oleh mak sebab mak tu dia ibu kepada keluarga contoh. Saya cuba cari tapi saya tak nampak ada satu macam peraturan khusus, tak ada. Dia macam kalau contoh kan, okey dalam sebuah syarikat CEO adalah ketuanya. Okey dalam sebuah syarikat kalau bahagian HR manager yang be responsible. Tapi kalau dekat pengurusan rumah kan, kita dekat rumah, saya tak jumpa macam ada tempat ataupun ada bahan yang memang cakap lah rujukan secara standard. Susun atur rumah ni memang mak punya kerja, tak ada, saya tak jumpa. Jadi bila kita kata kita nak tengok nanti mungkin kawan-kawan ada feedback lain kan. Mungkin kawan-kawan ada feedback lain. Saya tak nampak pula macam kita kata seorang ibu tu katalah kalau dekat rumah tu itu adalah perkara apa orang cakap, maksudnya pekerjaan yang dia buat dekat rumah itu banyak ditentukan oleh budaya, macam upbringing, macam apa yang dari dulu kita nampak mak kita buat sampai sekarang. Kita duplicate saja sebenarnya. Jadi saya pernah jumpa lah ada seorang ahli politik wanita. Beliau cakap macam ni tau. Dia kata, saya ni, dia kata kan, apa kerja yang saya buat, saya tak cerita dekat orang sebab itu memang kerja saya, dia kata. Dia kata contoh kalau dekat rumah memang dia masak, dia kata kan memang saya memasak, saya menjaga anak-anak, saya tak cerita kat semua orang, dia kata. Sebab itu adalah tugas saya, memang tugas saya. Jadi dia sebut tugas dia tu kat rumah sebagai ibu dan dia kata bila dia jadi ahli politik dia buat perkara yang sama. Apa-apa kerja yang dia buat tu dia tak cerita. Itu sebabnya dia tenggelam dengan media sosial. Orang lain, ahli politik lain kan pergi sana pergi sini semua nak cerita. Maksudnya kerja-kerja dia tu diceritakan. Jadi saya nampak dia macam sekarang kita kena be clear sebenarnya apa yang kita maksudkan sebagai seorang ibu yang bekerja tu. Kita kena ada satu separation, kita kena ada satu dua senarai yang berbeza. Satu memang kerja kita sebagai personal tu, persendirian lah tugas-tugas kita, dan satu lagi yang memang kerja yang berbentuk profesional. Jadi katalah kalau tugas kita kat rumah tu melibatkan satu tugas yang profesional, contoh. Saya tak tahu orang lain macam mana. Contoh, kalau saya buat homeschooling, saya ajar anak saya sendiri kat rumah, saya akan klasifikasikan kerja-kerja homeschooling tu, jadual dia ke apa tu, bawah senarai profesional. Kalau saya tak tahu orang lain. Tapi kalau macam kerja-kerja berbentuk, contohlah berbentuk macam rutin yang saya sendiri buat contohlah bangun pagi. Saya kata kan benda-benda tu yang itu saya akan letak di bawah senarai personal. Jadi saya mungkin Puan ni ada orang kata ada pengalaman lain ataupun ada pandangan lain. Sebab bila kita kata ibu bekerja aja, semua akan cakap kita semua kerja lah, walaupun kita ibu kita kerja. Tapi definisi kerja itu secara umumnya walaupun kita tak bekerja, dia mesti ada satu senarai yang kita sebut sebagai tugas-tugas profesional. Apa yang kita kategorikan dalam tu? Contoh, katalah kalau kita manage the family finance. Kita manage the family finance and account. Kita manage the families punya account lah contoh kan. Jadi itu mungkin kita nak letak kat tugas profesional sebab tak semua mak buat tugas tu. Kan? Jadi saya tak tahu Puan ni. Tapi kan kalau Puan ni tanya saya kata ibu bekerja ini dia punya konsep dia bukan bermakna kita buat kerja rumah, bukan. Dia buat kerja yang berbentuk profesional. Tak bermakna kita suri rumah tu tak ada kerja profesional, tak. Macam saya cakap tadi lah, kalau memang kita kita dekat rumah, kita kata mendidik anak kita kan, kita ada kelas macam malam kita kena ajar anak kita ngaji contoh. Kalau itu saya senaraikan sebagai profesional. Kalau saya lah, tapi kalau orang lain saya tak tahu. Tapi kerja-kerja lain, contohlah kerja-kerja lain macam perkara yang perkara yang bagi saya lebih kepada benda buruh, maksudnya yang tak memerlukan kita banyak fikir sangat, yang itu biasa saya akan letakkan kat kerja personal. Buruh ni macam nyapu sampah,
Bukanlah buruh apa, maksudnya dia fizikal. Dia tak memerlukan kita banyak fikir kan. Sapu je lah. Okey, lipat kain contoh. Lipat je lah kan. Tapi memanglah kita kata, oh kena fikir. Kena fikirlah puan nak susun color merah, color hijau. Anak satu, anak dua kena susun Itu dah kan. kategori lain. Itulah kira kategori lain kan. Jadi mungkin kita dapatkan juga feedback kawan-kawan kan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan kerja bagi seorang ibu tu? Kalau saya macam itu, ada satu perkara yang berbentuk profesional, kerja yang berbentuk profesional, dan satu lagi kerja yang memang berbentuk macam kita punya rutin. Kita punya kebiasaan yang kita set sendiri. Jadi susah sikit kalau kita nak kata, tapi kalau kita letakkan dalam satu fokus, dalam satu konteks yang sama, kita dapat boleh bincangkan secara orang kata lebih mudah lagi. Lebih mudah untuk kita teruskan kita punya perbincangan hari ni lah. Baik, tak apa. Saya tak tahu sama ada saya ataupun Puan Min yang internet connection kurang. Saya agak sangkut tadi sekejap. Puan Min dengar saya? Dengar. Tadi saya macam sangkut sikit. Okey. Boleh, saya boleh dengar dengan baik. Okey. Sebabnya bila Puan Min cakap macam tu, saya sendiri pun baru rasa, oh ya betul juga tu. Macam ni. So sebab saya sendiri bila saya sendiri ialah habis tamat belajar kerja di tadika, lepas tu kahwin, ada anak. Saya sendiri rasa lepas tu saya jadi suri rumah sepenuh masa 2010 masa dapat anak kedua dan saya berhijrah. Ketika tu saya di UK lah. Masa tu saya menganggap diri saya seorang suri rumah. Dan saya buat macam sama macam Puan cakap tadi, rutin. Cuma ia berubah bila anak saya masuk, ialah saya pergi ke sekolah, saya pergi khusus ini. Tapi ia berubah bila saya sendiri mula anak saya masuk tadi juga. Saya ada sini. Boleh? Masih dengar. Okay. So maksudnya ia berubah bila saya dah mula bekerja sebagai volunteer sana. Itu bagi saya nak mula sebagai profesional benda saya buat masa saya seorang governor di tempat kerja dan saya bawa balik kerja-kerja saya tu kadang-kadang saya buat nak meeting esok ni betul lah saya boleh dapat differentiate. Maksudnya saya mula melangkah satu lagi untuk walaupun bermula dengan volunteer sebagai governor pun masa tu kita sudah ada satu saya tetap seorang ibu suri rumah mengajar anak saya seperti biasa tadi, cuma saya tambah satu lagi bidang lain. Walaupun sebelum ni mungkin saya buat bisnes online semua, tapi dia lebih bisnes online ni orang kata kadang-kadang tu dia depends pada sejauh mana kita kita punya bisnes tu. Kalau kita dropship mungkin kita tak simpan barang, kita tak buat account, kita tak pergi lebih detail lagi in depth, mungkin kita boleh masih kata part time kan. Maksudnya kita tak pergi secara kalau bagi saya mungkin kita kata ibu bekerja di rumah tu bila dia ada satu masa spesifik untuk dia membuat kerja-kerja bisnes dia, kerja-kerja profesional dia, kerja-kerja yang mendatangkan income. Mungkin seorang investor contohnya dia cuma invest dan dia bekerja dari rumah, tak banyak masa dia still bekerja tapi ada masa tertentu yang memang diluangkan untuk bekerja bahagian itu. Contohnya kita ada tetamu juga hari ni tapi dia belum bersedia, nanti bersedia saya akan jemput masuklah. Okey, contoh satu lagi ialah banyak sebenarnya utamanya zaman sekarang ni memang banyak kategori pekerjaan dari rumah tu sendiri. Penulis contohnya, penterjemah, macam saya sendiri perunding keuangan, saya sendiri ada masa tertentu yang saya ada mesyuarat semua, tapi saya masih seorang ibu yang melakukan kerja-kerja seorang ibu rutin tadi, tapi saya cuma menambah satu lagi bidang kerja saya yang diallocatekan untuk tugas itu, tugas profesional tadi. Okeylah, betul lah. Memang dia bukan senang lah untuk kita pecahkan dia.
Tapi kalau kata tapi cuma satu lagi bila persepsi kita kata si rumah je tak bekerja, tapi bagi saya je tu sendiri sangat tidak sesuai digunakan, sebab saya sendiri masa saya jadi si rumah yang saya tak jadi volunteer ke, saya tak jadi perunding kewangan ke, saya tak jadi apa benda kerja-kerja yang profesional lain, saya tidak pernah merasakan saya si rumah je, sebab bagi saya it's just a great opportunity to be at home with your kids, and then macam tu banyak benda saya boleh buat banyak benda yang kita boleh boleh yalah banyak benda lah, terutamanya masa anak kecil-kecil kan, so memang tak cukup masa sebenarnya nak mengajar itu, nak buat ini. Tapi kan poin ni kalau kita tengok kan, kalau kita tengok lah kita kata ibu bekerja tu dia lebih baik ke kalau ibu ni bekerja? Jadi sebenarnya saya kalau ikutkan kan, saya nak mengajak semua mak-mak ataupun kawan-kawan untuk melihat baik tu untuk siapa. Adakah ibu bekerja tu baik untuk diri dia, baik untuk pasangan dia, baik untuk anak-anaknya kalau dia dah ada anak lah, atau baik tu maksudnya kalau ibu bekerja tu adalah lebih baik, sebenarnya baik yang dimaksudkan tu baik kepada siapa? Sebab saya pernah berjumpa dengan beberapa orang wanita kan, dia sebut begini tau, yang dah orang kata dah ada anak lah, dia kata dia kena kerja. Ada satu kumpulan dia kata dia kena kerja kerana itu baik untuk keluarga. Kata apa yang baiknya, kata kan, baik untuk keluarga sebab dia kata dia sebenarnya membantu kepada keuangan keluarga. Dia sebab begitu. Ada satu kumpulan wanita pula bila dia kata okey bekerja tu baik. Bila tanya sebenarnya baik tu apa maksud baik tu? Baik untuk diri dia. Sebab dia kata bila dia bekerja dia dapat menggunakan kemahiran dia yang sesuai dekat luar. Katalah contoh kan, dia seorang accountant contoh. Dia background dia memang seorang accountant. Dia kata bila dia bekerja dia dapat menjalankan pekerjaan dia tu dekat luar dan membawa kebaikan untuk diri dia, sebab dia kata itu skill yang dia nak guna. Ini sebelum ni sebab tak cakap pasal PKP, sebab PKP ni dia dah ubah terus the whole landscape ibu bekerja. Dia dah totally it change the whole thing. Ini sebelum ni. Satu lagi pula ada yang cakap dia bekerja sebab bagus untuk anak dia. Dia kata bagus untuk anak dia sebab satu, dia kata untuk ekonomi itu satu lagi dia kata sebab bila dia keluar anak dia nampak ibu dia berkejaya, dia katalah ini orang kata feedback daripada orang kan. Jadi dia kata bagus untuk anak dia supaya anak dia pun bersemangat. Maksudnya anak dia pun tengok seorang mak ni orang kata bekerja juga. Maksudnya ada kerjaya sendiri, ada orang cakap aktiviti-aktiviti yang lain selain daripada menjalankan rutin yang kat rumah tu. Jadi saya jumpa banyak yang jawab ni ada 3 kategori ni. Tu yang kita kata daripada kita sibuk nak definisikan kita ni bekerja ke tidak, apa kata kalau kita lihat sebenarnya ibu bekerja ni baik tu baik untuk siapa? Adakah sebenarnya dia bekerja tu baik untuk diri dia, baik untuk keluarga dia, baik untuk anak dia, ataupun ada setengah tu saya sebab poin ni pernah satu ketika sebelum ni saya ada seorang pekerja ni dan dia ada suami dan seorang anak dan suami lah. Seorang suami lah kan, tapi ada anak seorang. Jadi dia datang bekerja tu, dia kata dia bekerja sebab dia nak membantu kewangan keluarga. Sebab suaminya tu drive taxi, dia kata. Yang ini cerita lama lah, yang inilah 10 tahun lepas. Jadi dia kata suami dia drive taxi tapi dia drive malam saja sebab dia tak ada taxi sendiri, dia pinjam taxi orang. Jadi dia kata dia kena kerja nak tampung lah, nak bantu keluarga, anak seorang. Tapi apa yang berlaku, yang dia buat tu bukan untuk diri dia. Bukan untuk anak dia, tapi untuk suami dia. Dan bukan untuk keluarga. Sebab lepas daripada tu dia bekerja tak salah saya sampai 10 bulan. Lepas tu dia minta cuti lama sebulan. Jadi bila kita tengok balik rupa-rupanya dia bekerja tu sebenarnya nak menampung menampung suaminya. Secara senang saya sebut macam tu lah. Nak menanggung suaminya. Maksudnya suaminya tak bawa income untuk family. Dia bukan bantu dah. Maksudnya dia buat tu seolah-olah mengambil alih tugas suaminya.
Ini memang benar berlaku. Dan jangan tak tahu sekarang pun masih ada keadaan tu. Kalau waktu PKP ni dia lain. Waktu PKP dia lain jadi itu yang saya lihat kepentingannya kalau macam kita mak-mak ni lebih baik kita melihat kepada kalau ibu bekerja sebenarnya baik untuk siapa. Dan bila kita kata bekerja itu sebenarnya bekerja yang kita boleh senaraikan aktiviti kerja tu dalam kategori yang profesional. Memang kita banyak kerja, betul. Kita tak nafikan walaupun kata ibu tak bekerja, walaupun dia di rumah dia banyak kerja, betul. Tetapi yang bila saya sebut bekerja tu, bila kita nak bawa perbincangan bekerja tu kita kategorikan sebagai pekerjaan senarai-senarai yang ada profesional dan biasanya bila kita kata bekerja ni dia ada income. Jadi kalau pandemik ni lain lah. Kalau pandemik mungkin Puan ni boleh sentuh sikit sebab bila pandemik ni kita ada satu kumpulan orang yang beramai-ramai jadi gig workers. Kita panggil sebagai gig workers. Gig workers, Grab driver tu pun masuk kategori gig workers. Mereka ni semua independent. Maksudnya they are earning commissions, they are earning fees from their services. Dia macam tu. Jadi yang itu mungkin Puan ni boleh elaborate sikit. Jadi sekarang kita move daripada keadaan yang asal sebelum ni dan sekarang kita lihat keadaan sekarang ni waktu pandemik dia memang terus mengubah landscape kehidupan seorang ibu bekerja. Dia dah lain. Betul. Even yang bekerja sebelum ni mungkin ada satu lagi persepsi bila bekerja tu dia ada rasa keyakinan diri. Boleh pakai cantik, boleh pakai handbag, mungkin waktu itu saja dia ada waktu untuk dia sendiri menghargai diri sendiri. Sebab setiap kita ni berbeza kan. So kita penting kita menghargai diri kita sendiri, sayang diri kita sendiri sebagai seorang wanita ni. Jadi mungkin waktu tu dia rasa confident, dia rasa macam Puan kata tadi berkhidmat untuk orang lain, rasa menggunakan kemahiran, rasa diri bermanfaat, dapat menggunakan kemahiran kebijaksanaan kita tu dengan orang lain. Dan satu bila pandemik ni dia jadi semua orang kerja kat rumah. Tak ada dah handbag ke cantik ke kasut ke cantik. Itu dah satu hal. Sebab saya cakap saya sendiri. Waktu saya di UK saya jadi governor tu, saya punya perasaan dapat pergi lawat sekolah, saya dapat masuk meeting yang dengan orang putih semua. First meeting saya tak cakap apa tahu sebab saya punya dia punya 7 tahun saya tak kerja masa tu. Saya memang di rumah. Saya pergi pun volunteer gitu-gitu. So bila first time masuk meeting semua ni profesor, ini doktor sana, ini orang jabatan pelajaran kan. Tiba-tiba kita jadi governor. Yelah memang kita sendiri yang nak meminta jawatan tu, tapi maksudnya kita punya perasaan tu lepas tu dapat pergi pakai kod, padahal biasa je pakai kod musim sejuk kan. Tapi kita punya perasaan tu, self esteem tu sendiri satu. Lepas tu bila balik Malaysia kan saya kerja dari rumah, lepas tu saya buat bisnes still dari rumah, saya happy. Tapi sebelum sebelum ada waktu pandemik tu sesekali saya pergi ke event agency di luar, dapat bersama kawan-kawan sendiri, dapat macam tadi pakai baju cantik, dapat bukanlah maksudnya appreciation kita punya diri ni, rasa macam pergi shopping estate tu pun dah rasa seronok. Jadi itu adalah bagi saya satu benda yang dah mengubah. Kalau apatah lagi orang yang sudah biasa bekerja setiap hari, baju cantik, kasut, handbag semua. Jadi benda tu boleh memberi kesan emosi, kesan ni. Apatah lagi kalau duduk rumah, dah lah macam ini kerja kena fokus, lepas tu anak lagi, anak PDPR lagi, anak maksudnya uruskan rumah tangga lagi. Pasti itu benda yang kurang biasa lah bagi orang yang tak biasa. Mungkin nak kata saya ni taklah sangat sebab saya memang dah biasa bekerja di rumah. Cuma dari segi saya rasa sekarang yang lebih memang betul-betul saya bekerja sebab saya memang ada allocate, bila masa saya check in waktu kerja, okey dah masuk office. Maksudnya ini sekarang waktu yang sekarang yang betul kebetulan bila saya masuk bidang ini, dan ini pula kebetulan dengan pandemik kan, dengan PKP, memang saya really enjoy working from home lah. Kalau bukan sekarang mungkin saya lebih banyak kena keluar jumpa klien, saya kena pergi kursus sana kursus sini. Memang
tak tahu mana-mana kan. Tapi sekarang ini banyaklah hikmahnya. Tapi bagi orang yang bekerja yang nak mengubah itu sendiri bukan senang lah, bukan perkara yang senang bagi saya. Sebab ia adalah lebih kepada yalah macam Puan Min kata tadi, bagaimana kita bekerja untuk siapa sebenarnya. Mungkin kita bekerja untuk keluarga, untuk pendapatan, tapi dalam masa yang sama kita rasa kepuasan, kita rasa sendiri, kita happy, kita yang happy dengan bekerja itu sendiri. Tapi kalau kita sendiri tak happy, kerjalah untuk orang lain macam mana pun kan. Kerjalah untuk duit macam mana pun kita tak happy. Tapi itulah, semua orang ada cara untuk membahagiakan diri dia sendiri kan. Macam sekarang ni mungkin ini bukan pilihan kita nak duduk rumah, nak work from home ke apa ke macam mana pun, tapi kenalah ada cara untuk bahagiakan. Dan antaranya ialah marilah kita bersemang untuk berkongsi pendapat, berkongsi. Hai Nadira, hai Dira, thank you for watching. Okay, itulah. Terima kasih yang menonton. Kita raikan yang menonton, kita raikan yang share. Terima kasih. Semoga kita sama-sama dapat kongsi. Siapa nak join, nak komen, nanti saya akan kita akan sama-sama bincang lah. Sebab benda ni memang sembang-sembang kan. Okay. Okay, itulah saya nak tengok ada beberapa okay. Macam itulah lebih kurangnya pengalaman saya sendiri. Pengalaman Puan Min jadi, macam mana? tapi kalau jadi dalam Puan cakap, dalam keadaan semasa ni bila pandemik berlaku, dia punya senario dah berubah. Cuma kepada ibu-ibu kat luar sana kan, kita mak-mak, kita mesti cepat nampak perubahan ni. Mesti cepat nampak perubahan ni sebab ibu bekerja di rumah ni sekarang ni bukan lagi orang kata baik untuk siapa tau. Orang dah tak melihat okey sebenarnya bekerja di rumah ni baik untuk siapa, untuk diri kita ke, untuk anak kita ke, untuk keluarga kita ke. Tapi kita dah melihat ibu bekerja ni dah jadi macam saya nak sebut keadaan sekarang lah dah jadi macam satu kewajipan. Dah jadi macam satu keperluan. Mungkin bukan untuk semua tetapi untuk majoriti. Jadi kalau tengok macam itulah bila kita orang perempuan, mak-mak kita kan, kita ni bila buat kalau kita kerja dari rumah ataupun kita kata kita buat perniagaan kan dari rumah, kita buat home based business kan. Bila kita tak daftar, kalau macam kata kita tak buka lesen enterprise ke apa, kita ni dikategorikan dalam unemployed, masih dalam tak bekerja. Itu kalau ikutkan keperluan lah, maksudnya keperluan sistem, keperluan data, dia memang macam itu. Jadi bila macam pihak-pihak tertentu kan, jabatan-jabatan kerajaan tertentu, bila dia nak tengok sebenarnya angka wanita yang bekerja sendiri, bukan yang bekerja dengan syarikat orang. Kalau bekerja dengan syarikat orang, dia memang ada APF lah, so dia orang boleh track boleh trace. Yang bekerja sendiri ni, kita tak dapat orang kata trace berapa ramai sebenarnya ibu-ibu yang buat macam-macam lah dekat rumah tu. Ada yang home base ni macam-macam Kalau katalah macam ejen takaful sendiri ke, ataupun orang kata yang home bakers ke, yang menjahit dari rumah ke, semua tu selagi dia tak buka enterprise dia sendiri, dia tak daftar lah. So dekat SSM dia tak dikira macam bekerja. Dia sebab rekod dia tak ada kat mana-mana. Rekod dia macam, jadi kalau duit tu masuk dalam akaun peribadi, dia boleh jadi duit hadiah, mungkin duit tu orang bagi. Jadi dia tak, apa orang cakap, kalau secara formalnya mungkin kita tak nampak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan dengan adanya keadaan pandemik sekarang ni, ibu bekerja ni sebenarnya kan dia tak macam dulu. Dia dah, kalau nak kata macam ramai lah, maksudnya saya tak tahu, kita pun tak ada data tu kan, sebab kadang-kadang kita tak daftar. Kita memang kat rumah, kita buat home based business lah, kita buat dropship lah kan, kita supply baju lah, kita supply makanan lah, macam-macam yang kita buat sebenarnya kat rumah tu. Tapi secara rasminya kita tak masuk dalam kategori ibu bekerja. Itu sebenarnya yang berlaku banyak sekarang ni. Jadi kita dah ada Puan ni, kita ada Puan Liza dengan kita hari ni. Okay. Puan Liza dari mana hari ni? Kita hari ni
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Boleh dari mana ni? Saya dekat Gombak je. Tiba-tiba masuk dalam live pula dah. Oh, Terkejut kita. apa? Tak ada. Ah, Bukan dah janji ke? tak, tadi macam ni. Tadi apa ni Wan ni ada mention nak live kan. Saya ni kan tak tahu. Saya tak Kan tahu dah lah. janji? Saya tak tahu lah apa. Saya ingat macam ada nak bagi tahu pasal produk ke apa. Saya ni sebab kebetulan free. Saya kata share lah link, saya kata kan. Sekali rupa-rupanya nak jemput saya live sekali. Apa ni, reda ke tak ni? Reda ke tak? Oh, tak ada apa. Okey je, tak ada masalah. Sebab ini memang perkara biasa yang kita memang hari-hari lalui, so tak ada masalah. Jadi tadi sebenarnya kita cakap tentang ibu bekerja, adakah sebenarnya dia lebih baik ibu bekerja ni? Jadi daripada cerita lama, sekarang kita dah masuk dalam keadaan pandemik, tu yang kita kata keadaan ibu bekerja sekarang ni memang dah orang kata macam dah jadi satu kemestian. Cuma kita tak dapat detect je sebab mereka ni ramainya macam kita, kawan-kawan kita banyak yang buat, sebenarnya banyak yang bekerja dari rumah, cuma dia dia tak termasuk lah dalam mana-mana data sebab dia tak berdaftar. Kan dia tak ada dekat mana-mana syarikat, dia tak ada dekat mana-mana SSM, dia tak ada kat AWSP, dia tak ada kat Pekeso, jadi orang tak jumpa dia sebagai pekerja. Tapi sebenarnya rata-rata ibu sekarang memang semuanya ada satu lagi senarai kerja profesional dia. Kerja rumah dia, jangan cakap lah kan dia ada satu kerja tu, senarai tu. Tapi ada satu lagi. Mungkin apa orang cakap, Puan Liza boleh share jugalah mungkin apa pengalaman Puan Liza sendiri kan. Dan juga apa orang cakap aktiviti semasa yang Puan Liza ada. Okey, macam ni lah. Sebenarnya saya ni bukan tetamu sangat tau. Saya ni ibarat macam ni tau. Saya jalan-jalan tepi rumah orang, tiba-tiba di-invite saya masuk. Lepas tu kena share kan. Tapi tak apalah macam ni. Kita sporting je, kita okey kan. Betul? Kita mak okey. Kita okey je, tak apa. Lagipun kita nak share benda baik kan. Mungkin ada manfaat kepada orang yang mendengar kan. Jadi saya tak tahu ni dekat Facebook ada siapa. Saya nak hello dulu dekat kawan-kawan saya. Assalamualaikum, apa khabar semua? Duduk baik-baik ya. Jangan jalan-jalan. Facebook Wan ni. Itulah. Lain kita tak apa cantik ni. Sekejap berhenti. Okey, kita balik kepada tajuk. Ibu bekerja lebih baik. Tanda soal besar kan. Kalau tanya saya tak boleh cakap ia tak baik. Sebab apa? Saya ni tak pernah lagi berhenti kerja. Saya tak pernah lagi tak kerja. Daripada belum kahwin sampailah dah jadi ibu. Maknanya saya tak pernah tak bekerja. Walaupun saya hakikatnya banyak bekerja dari rumah. Jadi kalau orang tanya, saya pun sering juga dengar kalau orang tanya kan, tanya orang lain. Jadi saya selalu dengar jawapan, dia macam segan, dia macam ada rasa rendah diri tau. Rendah diri mungkin ya. Sebab cara dia jawab tu dia akan jawab perlahan je. Saya tak kerja, saya duduk rumah je. Macam tu kan. Ramai yang macam tu. Tapi saya minta lah perempuan yang duduk di rumah ya. Yang duduk di rumah, kita jangan downgrade diri kita. Jangan hati kita sepatutnya besar. Sebab kita nak handle, kita nak membantu suami kita mengendali rumah tangga. Kita nak didik anak-anak kita, nak tunjukkan contoh sebagai seseorang yang baik dalam keluarga kan, selain daripada ayah yang ditengok kan. Jadi kita jangan downgrade, kita kata saya tak kerja, saya duduk rumah je. Okey. Tapi untuk orang yang ada perasaan macam tu, dia sebenarnya dia kena jentik hati dia sendiri. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia rendah diri kan? Ataupun dia rasa macam benda duduk di rumah adalah sesuatu yang tak baik. Kemungkinan dia pun rasa tak reda untuk duduk di rumah sebenarnya, ya? Ataupun dia sebenarnya rasa dia lebih elok pergi kat luar. Bekerja di luar daripada duduk di rumah. Bila duduk di rumah dia rasa macam this is something not right with me. Kenapa duduk di rumah? And then bila jumpa dengan orang kan, kadang-kadang ada orang ni malu tau. Malu nak bersosial.
Sebab apa? Sebab dia tak bekerja. Tapi saya cakap diri saya ya. Saya tak pernah rasa rendah walaupun saya tak bekerja di pejabat. Dulu saya pernah kerja di pejabat tapi saya memang suka rela berhenti. Jadi kita ada pilihan. Ya. Betul. Puan Rominah kata jangan downgrade, kan? Betul. Sebab kalau kita mulakan diri kita dengan sesuatu yang negatif, kita pandang diri kita negatif, kita ucapkan negatif, kita jangan sesekali berharap orang lain akan pandang positif kepada kita. Jadi kalau kita nak orang lihat kita sebagai seorang yang ada manfaat, ada keistimewaan, kita mesti mula dengan diri kita, ya. Kalau kita duduk di rumah, kalau kita anggap menyediakan makanan sesuatu yang aja saja, kan, kita cuci kain, basuh pinggan, tahu tak ada ramai orang yang tak ada kesempatan untuk duduk di rumah, kan? Ada orang yang rasa betul. Kita kena tengok, kita kena positif. Sebab apa? Allah dah pilih kamu kena duduk di rumah. Dan ada orang lain, perempuan lain yang sepatutnya ditanggung oleh suami, tapi dia kena kerja. Tahu tak kadang-kadang yang drive balik kena jam, duk fikir ni tau. Nanti balik nak kena masak untuk husband. Nanti balik nak kena settle anak sekolah, tengok buku. Baju tak basuh lagi. And then kena fikir besok nak masak apa. Kan? And then sambil bawa kereta ada menangis tau. Saya selalu imagine benda macam ni. Benda tak happen pada saya. No. Tapi itulah, kalau nak tahu ibu bekerja lebih baik letak nombor satu. Bagi saya ya, kita kena tengok dalam diri kita. Nombor satu, kita kena tanya diri kita, kenapa kamu kena kerja? Betul? Betul. Kenapa? Dan lagi satu, tolong pesan dekat diri masing-masing, apa-apa yang you buat pun, jangan buat untuk orang lain. Niat pertama, jangan cakap saya kena kerja sebab saya kena tolong husband saya. Saya kena kerja sebab saya kena tolong anak-anak saya. Saya kena bayar sewa rumah. Saya kena bayar hutang kereta yang suami saya tak boleh bayar. Jangan cakap macam tu. Kalau nak selamat, kalau nak tenangkan hati, kalau nak redha dengan apa yang diri sendiri buat, kamu mesti kata, ya, saya buat kerana Allah. Bila kita cakap, kita buat kerana Allah, insyaAllah yang lain-lain akan Allah permudahkan. Ya, contoh saya beritahu ya. Contoh, ada orang dia kata, saya nak buat ni sebab saya nak tolong suami saya. Suami saya tak mampulah. Duit poket memang dia tak bagi. Ya. Rumah pun saya kena tolong bayar. Kereta kena tolong. Kadang-kadang mak mertua pun bila bercakap pun saya kena bagi. So dia melabelkan apa yang dia buat kerana suami. Kan? Jadi saya tak setuju. Saya memang dari awal bila saya set minda saya, I have to work. Saya sendiri. Saya bukan buat untuk orang. Kadang-kadang anak saya pun dah tanya kenapa bunda kerja sampai sekarang, kan. Saya kata sebab Allah. Sebab Allah pilih bunda untuk kerja. Saya tak buat untuk suami. Sebab apa? Suami dia ada tanggungjawab, betul tak? Kita jangan fikir tanggungjawab suami. Dia bantu. Lagi satu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang perempuan yang bekerja, ya, tak kisahlah di pejabat ke, di rumah ke. Saya pun kerja di rumah, di office saya. Kan? Dan saya sebagai penulis, office saya kat mana-mana pun. Kat mana-mana office saya. Jadi saya orang yang bekerja. Jadi kita mesti set minda kita yang kita buat kerana Allah, dan apa saja yang kita kongsi kepada suami dan anak-anak, anggaplah dia sebagai amal jariah kita. Sementara kita masih hidup, kita masih ada daya, ada kedegat nak buat tau, dan kita punya otak masih boleh fikir tentang kebaikan, ya. Masih boleh fikir. Ada manfaat lagi, ya. Supaya kita tak menyesal. Betul. Sebab ya, saya ingatkan perempuan dekat sana, tolong jangan buat untuk suami. Paling penting. Sebab apa? Kita tak tahu jodoh kita dengan suami kita sampai bila. Dan kita mesti set kat minda. Ya, set kat minda masing-masing. Jodoh itu urusan Allah. Disebabkan tu, betulkanlah kalau kita awal-awal lagi dari mula sampai ke sudah, kan, kita cakap kita buat untuk dia, buat untuk dia, kan. Tiba-tiba pengorbanan kita buat tak ada. Dah orang kata dia tak kisah sebab apa, dia dah terjatuh hati kepada orang lain, kan. Masa tu kita akan menyumpah apa saja yang kita dah buat.
Kamu tak akan jadi orang yang kuat, mungkin akan jadi selemah-lemahnya orang, you tak boleh buat apa, you akan menyesal apa saja dan tak berguna. Sebab tu saya kata, buat kerana Allah. Sebab kalau buat kerana Allah, persiapkan diri sendiri dan apa-apa terjadi, kamu akan tetap kuat. Itulah saya. Jadi kalau bekerja lebih baik ke tak bagi saya, sebagai seorang manusia ni kan, kita dikehendaki menuntut ilmu tau. Jadi ada sebab kenapa kita menuntut ilmu. Kenapa kita kena bekerja. Malahan ibarat pekerjaan ni ialah seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, betul tak? Maksudnya kat situ, kalau kita tengok dalam-dalam kan, kenapa kita kerja seolah-olah kena hidup 1000 tahun lagi kan? Kita kena tengok, kenapa pula kena menuntut ilmu sampai ke liang lahat kan, betul tak? Kan? Betul. Kenapa? Semua tu ada sebab dia. Ya. Jadi kalau kita nak faham, kita kena tolak. Tolak semua yang negatif, kita kena move on, kita kena tengok perkara-perkara yang positif saja, kita kongsi, kita sebarkan, kita jangan peduli apa-apa yang negatif di sebelah kita, di belakang, depan semua. Sebab apa? Bila kita buat benda baik, kita sebarkan kebaikan, kita fikir kebaikan, insya-Allah kebaikan juga ya Allah bagi. Jadi kalau rasa-rasa duduk di rumah itu sesuatu yang membuat diri sendiri rasa down, buatlah kerja. Walaupun tak boleh jadi contohnya jadi pegawai di pejabat ke, tak boleh jadi pengurus ke, ya. Tolong buat sesuatu di rumah. Sekarang banyak benda online boleh buat. Kalau kata tak tahu, don't ever say tak tahu. Sebab apa? Menuntut ilmu tu sampai liang lahat. Kamu kena belajar kan? Kamu kena belajar. Betul. Saya tak pakai. Kalau kata tak tahu, saya rasa pelik. Kenapa kau tak tahu? Itulah Faliza. Dia dengan orang kata dengan keadaan pandemik sekarang sebenarnya ada lagi banyak peluang untuk kita explore. Kadang-kadang kita tak perasan kita ada kekuatan ataupun kita ada skill-skill tertentu yang kita tak nampak. Contoh kita pandai susun bunga. Kan? Katalah contoh kita pandai susun bunga. Sebenarnya kepandaian tu pun boleh dijadikan sesuatu. Macam saya ada jumpa seorang kawan tu, sebelum ni dia memang bekerja, tapi lepas tu dia berhenti, dia buat sesuatu di luar bidang dia, iaitu melukis. Melukis. Tapi masih dekat rumah lah, dia melukis. Walaupun dengan melukis tu ambil masa yang lama lah sebab dia nak build kan. Orang nak beli pun hasil-hasil dia lambat. Tapi sekarang sampai satu tahap, dia jual tu memang dah mahal dah. Dia punya lukisan skeping tu memang dah mahal dah. Tapi macam tu lah dia buat, dia macam side. Bukan full time pun, tapi itu adalah kerja dia. Betul. Sebab itulah saya sangat admire orang yang ada orang yang artistik ni tau. Sebab dia cara fikir luar kotak kan. Contoh nak cipta lagu, apa benda lah yang berbunga ke. Lepas tu nak melukis pula kan. Saya pun minat melukis. Saya minat melukis tapi saya dah lama tak pegang terus, tak tahulah. Saya rasa kalau lukis kucing mungkin jadi ayam ke apa tak tahu. I mean benda tu dah lama sangat saya tak buat kan. Tapi saya memang admire tau orang yang ada sifat boleh buat kerja-kerja seni ni kan. Kreatif. Itulah betul macam Puan cakap kan. Kita kena develop diri kita. Sekarang ni ramai orang kena buang kerja tau. Tapi kita kena tengok dari sudut yang positif. Kena tengok, kita kena duduk diam kat rumah tu ada sebab dia kan. Bila kita betul. Kita kat rumah ni jangan fikir tentang makan, jangan fikir tentang duit je. Cuba tengok benda lain kita boleh buat tau. Sebab apa? Kalau kita berjaya fikir tentang benda lain, InsyaAllah benda tu mendatangkan duit. Kalau kita duk tengok duit tu dekat atas sekali, betul tak? Tanpa kita fikir macam mana cara kita dapat gini, kita akan ada blok dekat situ dah. Ada blok sebab apa? Duit ni dia berantu, betul tak? Dia sangat. Dia berantu. Lepas tu dia ada mengait dengan apa kita punya nafsu, betul tak? Sebab tu kita sebagai manusia jangan letak material dulu. Jangan letak material dulu. Duit part of material. Pada saya lah. Tapi bila kita kerja ni sebab kita nak cari duit, betul tak? And then untuk apa kita cari duit tu, kita tu cabang lain. Nanti kena buat discussion lain.
Kan? Itulah. Jadi maksudnya ni Puan ni kita kena lihat apa kita kata tadi, kita dah define kan, sebab sekarang definition bekerja dah berbeza kan, definisi ibu bekerja dah berbeza, kemudian kenapa kita perlu bekerja tu pun dah berbeza. Tapi kalau siapa-siapa tanya saya memang pernah cuba nak cuti, maksudnya tak nak kerja, nak duduk rumah saja. Dan benda tu saya cuba bersalin 2 bulan, kemudian saya kata saya nak cuti lah. Saya nak cuti lah sampai 4 bulan lagi. Tak tahan. Sebab lepas tu saya rasa macam apa orang cakap, kita kehilangan momentum nak berfikir. Dia jadi macam apa macam slow. Dia slow. Dia dah tak aktif. Dia dah tak aktif. Jadi antaranya yang saya nampak jadi pekerjaan tu tak semestinya pekerjaan yang macam yang kita bincang tadi lah, tak semestinya kena pergi masuk office kan. Pak Ernie, Puan Liza pakai handbag cantik-cantik, tak semestinya, tak perlu sebab definisi bekerja dah berbeza. Dah lain dah. Terus Puan Ernie tak tersampuk ke? Tak boleh tampuk ni. Tak tersampuk. Oh, lagi banyak. Tak, lagi dia hidang. Saya simple je. Saya terus tetamu kan. Itulah. Saya sebenarnya tengok kenapa perlu bekerja ni, pendekatan saya simple je ya. Sebab saya ingat pesan orang tua ya. Kita bukan tak sekolah tau, bukan tak sekolah kita tak kerja ni, tak bagi pejabat ni. Bukan kita tak pandai, bukan kita tak tahu apa-apa pasal office pun kan. Bukan. Saya kan sebahagian besar hasil pendapatan saya sebagai ghostwriter berasal dari kerja-kerja yang saya pernah buat di pejabat tau. Itu cerita benar dia. Itu cerita yang benar. Maknanya ya, orang perempuan ni kalau sebelum kahwin kerjalah dulu. Lepas tu bila dah kahwin dengar saya cakap ya. Kalau dah kahwin macam saya macam ni, saya simple je. Sebab saya kalau suami saya memang tip-top. Cara dia macam ni. Bila kita maknanya nak menyantuni suami kita kan, maksudnya apabila dia ada di rumah, betul tak? Jadi untuk orang perempuan, untuk kaum ibu, apabila suami tu pergi kerja, selagi dia tak balik, kita ada boleh buat urusan dengan diri kita kan. Itu antara isteri dengan suami. Jadi saya pegang yang tu. Saya tengok kadang-kadang suami balik petang, kebiasaan balik malam. Jadi saya ada masa banyak waktu siang. Tetapi untuk seorang ibu, bila dah menjadi ibu ya, kita dah ada anak-anak, macam ni nak jadi seorang ibu. Jadi ada kemungkinan ada orang fikir macam saya. Kemungkinan ya. Saya nampak anak-anak ni saya memang kalau mungkin saya tak sama dengan orang lain. Sebab bagi saya ialah bagi seorang ibu kalau dia nak perform sebagai seorang ibu, mestilah semasa anak dia ada juga. Jadi anak saya duduk di rumah, anak saya kecil-kecil duduk di rumah. Saya tak nak bagi orang lain jaga anak saya tau. Kan? Kedikut betul saya. Tapi betul, sebab saya ada insiden kecil tapi saya menganggap tu sesuatu yang saya kena ambil berat tau masa anak kedua saya lahir. Jadi saya ambil keputusan untuk berhenti kerja sebenarnya. Jadi saya kalau sebagai orang perempuan, pendapat saya ialah nak jadi seorang isteri bila suami ada di rumah ya. Dan untuk jadi seorang ibu pun sama, bila anak-anak ada di rumah. Dan saya dah memang nekat dari zaman saya muda ya, zaman mula dah ada anak, saya dah nekat. Saya kata saya akan buat apa-apa saja untuk anak saya sekarang ni supaya anak saya tak ada tiket di masa hadapan bila saya dah tua. Dia tak ada satu tiket, iaitu tiket tu ialah dia akan menyebut saya macam ni sebab bonda tak pernah ada waktu saya ada di rumah. Saya macam ni sebab bonda tak pernah bersama dengan saya. Sebab itu pilihan saya kenapa di rumah dengan anak-anak saya. Sebenarnya sangat penat tau. Tapi bila kita reda, semua tu kita tak rasa. Puan Noramina ada tanya siapa? Berikan input kepada anak perempuan, teruskan kerjaya cari pengalaman. Sebab tu buat pilihan dia betul. Sebenarnya kita sebagai satu contoh kepada anak perempuan kita. Zaman mencabar ni dah tak ramai perempuan duduk kat rumah saja tau.
Saya rasa Betul. jarang-jarang pulang Satu lagi, kan. satu lagi Betul. Ya. saya lah kan. Satu lagi kita mengambil peluang apa yang ada di sekitar kita. Kita tak Betul. boleh nak duduk statik. Bukan tentang ekonomi, bukan saja tentang kepuasan diri, bukan. It's just that peluang kan, peluang. Macam saya contohnya masa saya di UK kan, saya ada anak kecil-kecil lagi, cari kursus percuma kan, pergi semua kursus. Saya rasa saya tahu dah, masa saya tak lama dekat sini ni, inilah apa saya ada untuk pergi belajar, untuk kutip segala ilmu, untuk bawa balik. Dan dalam masa sama sebab saya suka shopping kan, barang murah kan. So saya buat business shopper. Bagi saya itu yang saya buat lah. Maksudnya saya injak daripada saya suri rumah, menjaga anak di rumah, tapi kita ambil peluang apa yang ada di sekitar kita ketika itu. Itu masa saya di sana lah. So bila anak saya dah masuk sekolah, okay, saya terus boleh kerja. Sebab apa? Masa dia orang kecil-kecil tadi, dia orang saya hantar crash, saya pergi kursus. So saya dah kutip peluang tu. Bila balik Malaysia pun kita ada pengalaman tu sendiri untuk bawa balik, pengalaman kerja kat sana. Sebab rasa macam rugi lah kalau takkan dah duduk UK sampai 8 tahun tak ada. Of course lah, semua orang ada pengalaman duduk pergi bercuti ke apa semua tu, tapi bila kita bekerja, mingle dengan masuk sekolah, itu adalah memberi satu nilai, mungkin bukan untuk ditayang-tayang ke apa, itu untuk diri kita sendiri. Sebab bila balik saya dah tak ada dah peluang ni, dan saya nak bawa balik manfaat dan pengalaman tu. Tu maksud saya dari segi kita nak pengalaman dan peluang yang ada di sekeliling kita waktu tu. Macam Puan Aminah kata tadi, apa yang kita nak buat untuk upgrade diri kita, untuk dalam keadaan sekarang semua orang di rumah, okay, saya perlu melakukan sesuatu, saya tak boleh nak duduk statik. So we just do it for ourselves kan. So, untuk menghargai diri kita, menghargai bakat yang ada. Kalau tak ada pun mesti something yang saya good at, yang saya ataupun saya boleh belajar untuk jadi bagus, ataupun menceburi bidang baru, ataupun mengasah bakat yang sedia ada kan. Kita nak masak hari-hari memang tahu, boleh juga ambil order kawan-kawan sekitar. Saya ada je kawan-kawan yang sekitar rumah saya ni, macam sekitar section saya duduk ni, ada ambil order, mula-mula masak untuk keluarga, lepas tu ambil order kawan-kawan. So dia dah jadi benda tu jadi upgrade diri dia sendiri. Maksudnya benda-benda dari sekitar kehidupan kita harian, tapi kita upgrade dan kita asah, kita cari, tambah, macam itulah. So kita menjadi orang yang lebih so satu hari, bukanlah satu hari, tapi dalam masa proses tu sendiri adalah pelajaran, dan kita mungkin ada target yang lebih besar ke, macam itulah. So depends pada jenis kerjaya macam mana yang kita arah, ada hal tujunya, macam itulah. Betul. Dia orang yang untuk sesiapa saja yang pandai mengambil peluang adalah orang yang hebat tau. Dia orang yang hebat. Itu salah satu ciri-ciri usahawan pun, dia mesti pandai mengambil peluang. Pantang nampak peluang. Tengoklah, sebab tu lawan ni boleh berniaga, boleh jual kan. Sebab pandai ambil merebut peluang, menggunakan peluang yang ada. Sebab itulah kalau apa-apa saja kan, sebab kita ni walaupun orang kata hakikatnya lah kan, kita ni hidup tak lama kan, tapi selagi kita hidup tu kita perlu upgrade diri kita lah, perlu buat penambahbaikan ya, dari segi ilmu kita, dari segi pengalaman kita. Maknanya hari-hari tu kalau kita bangun tu mesti kita kena fikir, dah terfikir dah, hari ni apa aku nak buat bangun pagi kena senyum selalu fikir apa aku nak buat agaknya hari ni nak buat apa, dah plan dah, ni tak turun katil lagi ni, plan dah tau. Macam tu selalunya orang sibuk gitulah. Saya memang tak ada masalah kan. Orang bekerja, nak cakap pasal bekerja ni memang alhamdulillah lah. Sebab saya jenis orang memang workaholic tau. Saya biasa zaman muda dulu, saya memang keluar matahari tak ada, bila saya balik pun matahari tak ada. Ni macam tu. Jadi bila saya nak kahwin, saya takut nanti anak tak jumpa saya kan. Jadi saya memang dah set, saya serah pada Allah tau.
Saya kata waktu saya akan sampai, saya kata. Mungkin bukan waktu ni saya naik, tapi satu masa Allah akan bagi saya dapat balik cita-cita saya kata. Itu yang saya buat. Kita percaya, kita set kepada Allah, kita percaya je ya perempuan. Betul. Jangan takut kalau kalau kata nak kena kerja ke apa. Kalau rasa tak percaya orang jaga anak kita kan, kita boleh duduk tengok anak kita sambil buat kerja. Tengok kan sekarang bagi pandemik macam ni kan. Yang mana mengeluh menangis sambil bawa kereta tu kan. Yang mana duduk kat tandas nak balik tu menangis dulu sambil ambil wuduk. Ni nak sampai maghrib kat office ni kan. Menangis dulu, ya Allah dah maghrib aku ni tak balik lagi, betul tak kan? Hari-hari macam ni perlu aku buat kerja, asyik overtime tak cukup duit kan, kena overtime. Jadi hari-hari nangis. Jadi pada diorang waktu duduk di rumah ni macam orang kata macam sangat-sangat nikmat pada mereka kan. Jadi kita yang di rumah yang tak kerja jangan downgrade diri. Sepatutnya kalau kita dah ada insting kita panggil gerak hati yang kita ni sebenarnya kena jadi macam orang lain, itulah sebenarnya titik tolak yang kita kena mula melangkah buat something. Tapi betul lah bila kita berserah tu kan, bila kita kata kita serahkan, masa kita akan sampai. Jadi kalau ingatkan balik kan, tempoh 5 tahun pertama masa saya buat bisnes pendidikan tu, saya tak pernah merasa hantar anak saya pergi sekolah sendiri sebab sibuk nak uruskan sekolah untuk anak orang lain. Tapi waktu tu saya ingat, saya kata moga-moga Allah berikan yang baik kepada anak saya dengan usaha saya memberikan yang baik untuk anak-anak orang lain yang lagi ramai ni. Jadi memang berserah lah, orientation tak pergi. Memang hantar. Kalau hantar kat Taska tu pun memang hantar, tinggal, bye kan. Maksudnya macam tak ada hati perasaan kan. Lepas tu kalau tadika pun hantar, tinggal, sebab waktu tu kita sibuk nak buka pula sekolah kita tu untuk anak orang lain kan. Anak kita tak sempat nak tengok macam mana. Jadi benda tu sampai saya cakap insyaAllah satu hari nanti saya yakin Allah akan bagi balik. Jadi ada yang adalah, maksudnya adalah dalam bentuk-bentuk lain tu Allah bagi balik. Jadi contohlah macam anak-anak sihat, tak sakit kan. Kemudian anak-anak senang diurus. Jadi benda tu sebenarnya Allah bagi balik. Cuma kita lah yang kena tengok kan macam apa benda yang kita nak bagi. Dia macam tu insyaAllah. So sekarang dah tak ada. Dengan cara dia sendiri. Sekarang dah tak ada. So buat keputusan tak nak buat dah, jadi dah tak ada. Tapi kita tetap rindu zaman tu kan. Sebab betul. Dia berbalik. Dia bukan sesuatu yang sia-sia. Kita pun waktu tu sebenarnya. Ya, saya percaya buat baik sambil mengharapkan kebaikan tu, saya percaya tau. Contoh dia macam ni, kita buat sesuatu kebaikan, kita tak harap untuk kita tau. Tapi kita buat kebaikan kepada orang ini dengan harapan kalau ada pahala daripada kebaikan kita, Allah beri bantuan kepada orang lain. Saya percaya tu, saya sangat percaya tu. Saya percaya dan saya amat setuju. Ya, macam ni kita kan kalau kita buat sesuatu dan kita mengharapkan balasan, itu kita tak ikhlas, kita tak jujur dengan apa yang kita buat sebenarnya. Kita tak polos, kita mengada-ngadakan kebaikan kita, betul tak? Tapi pada saya bila dia datang keinsafan, contoh kita tengok orang tua, mak orang lain, bukan mak kita tau. Orang tua dia tak larat, dia perlu dibantu dan kita tolong dia, automatik kita rasa nak kena tolong. Sebenarnya jentikan pertama tu memang dari Allah tau, dan kita tolong. Bila kita tolong tu, sambil tu kita niat, ya Allah Tuanku, aku tolong makcik, mudah-mudahan kata mak aku di kampung yang aku tak dapat tengok hari-hari, yang aku tak dapat santuni di hari-hari, setiap masa dia sakit aku tak boleh tolong picit dia, tak boleh tolong ambil air beri dia makan ubat, katakan tak boleh buat apa sebab aku jauh. Jadi minta pada Allah, mudah-mudahan mak aku di sana Allah pemudahkanlah dia. Mudah-mudahan mak tu adalah anak jiran tolong dia, adalah jiran datang rumah, adalah adik-adik memang akan sentiasa ada, betul tak? Tapi kata kalau mak keluar kan, maknanya ni antara perkara-perkara yang kita buat lah. Sama juga untuk macam Puan Aminah cakap, buat untuk anak orang lain kan. Anak sendiri 5 tahun tu kena ke tepi dulu, terpaksa. Keadaan memaksa waktu tu kan. Tapi kita sedih, Tuhan dia tahu, betul tak? Sebab itulah saya pun amal benda yang sama. Sebab tu saya bila anak saya dah masuk sekolah, saya terus tak tinggal sekolah. Macam saya pun masuk sekolah tau.
Sebab apa? Saya memang akan buat baik dengan anak kawan-kawan saya. Anak-anak kawan kepada anak-anak saya. Sebab dengan harapan yang aku buat ni mudah-mudahan anak aku pun dikasihi orang. Anak orang akan baik dengan dia. Saya buat tu, saya amalkan tu. Memang benda tu alhamdulillah. Ini ini part kalau ibu tu bekerja di rumah. Ibu tu bekerja di rumah, dia akan ada peluang untuk aktif dalam PIBG, untuk buat NGO, untuk aktif dalam untuk bajikan. Ini antara kelebihan ya. Jadi kalau yang duduk di rumah tu, dia tak ada produk, dia tak ada produk. Husband dia kaya raya, tak ada production apa kan. Tapi dia ada kelebihan tu, pergi buat kerja-kerja amal kan. Itu kita tak boleh downgrade tau. Itu sesuatu kelebihan yang Allah bagi tau. Sedangkan orang yang bekerja balik, pergi pagi balik malam. Kadang-kadang duit balance gaji bulanan kan. Tak boleh disimpan pun tau. Tak boleh simpan tapi dia tetap syukur sebab Allah dah pilih. Kamu kena kerja. Kamu kena duduk rumah, kamu kena buat itu, buat ini. Tapi kita reda dan kita jangan downgrade. Jangan rasa kita tak berguna atau orang lain lebih hebat. Macam tu. Kita jangan rasa macam tu lah. Kan? Puan Liza, terima kasih. Banyak Puan ni kita dapat daripada Puan Liza malam ni. Banyak. Itulah sama, alhamdulillah. Semua dari Allah yang baik-baik tu. Saya sama Puan ni, alhamdulillah. Tak apa, kita sporting je kan untuk kawan-kawan kita, tak apa. Saya spontan je. Terima kasih sebab jemput juga ya. Semoga ada manfaat untuk semua lah ya. InsyaAllah. Okay. So kesimpulannya sikit adalah di mana pun kita, sama ada di rumah ataupun bekerja ataupun di rumah, ia adalah tentang kita semua orang saling melengkapi dan insyaAllah kita ada sebab kenapa kita di situ dan kita just make the best out of it lah, insyaAllah. So terima kasih memang hangat. InsyaAllah kalau boleh memang nak sejam 2 jam tapi faham lah mak kan. Nanti kan masing-masing semua insyaAllah juga. Kita lain kali lah. Kita buat minggu depan lagi insyaAllah. InsyaAllah. Kalau ada, terima kasih banyak sekali. Kalau ada permintaan kita buatlah kan. Betul. Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah kita selingkar dia ni memang ada setiap Jumaat Jumaat malam 9 malam. So kita memang ada memang episod kita setiap Jumaat lah. Kalau insyaAllah bila masa Puan Liza free memang boleh hubungi saya. Okay, saya nak join lah meeting ni contohnya. Nanti kita akan aturkan lah masuk. InsyaAllah. Boleh je. Alright. InsyaAllah. Okay. Saya kalau kebetulan tak ada apa-apa. Tak ada. Puan Amy tak ada. Okey. Saya insyaAllah saya kalau kebetulan kalau kebetulan tak ada kadang malam-malam saya ada dengan persatuan ya. Ada dengan persatuan, kita ada meeting malam lah, ada discussion ke apa ke. Jadi tak boleh nak join lah. Ini kebetulan nak, malam ni nak reserve untuk menonton sebenarnya. InsyaAllah. Nanti kalau akan datang kita bagi notis awal. Okay, insyaAllah boleh masuk dalam poster sekali. Dan terjun ya. Terima kasih banyak Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Good night. Take care. Alright, terima kasih semua. Bye. Okay, selamat malam. Assalamualaikum.